والجنون والنساء وليس يمكن أصلا
Oh, buat depan sikit. Boleh, boleh. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pilihan pada malam ini hadis ke-16. Tajuk hadis pemimpin yang sesat. Malam ni politik zakat kan. Saya cerita pasal pemimpin. Dan yang kedua, kita pun akan berhadapan dengan pilihan raya dalam tahun ni, kita dipahamkan. Jadi malam ni kita dengar elok bab pemimpin ni, kita nak urai bagi lumat malam ni. Tajuk pemimpin yang sesat. Baik, kita akan urai ciri-ciri pemimpin yang sesat berdasarkan ayat Quran. Dan keduanya, siapa mereka. Lepas tu kita akan bahas pula pemimpin yang Allah redha. Semua ada dalam Quran. An Thawbana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad daripada Sauban Khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya perkara yang aku takuti ke atas umatku ialah para pemimpin yang menyesatkan. Dan nak tengok sepotong Quran lama tak baca tak ingat. Hadis ni hadis Imam Abu Daud. Okey, baik. Jadi kita ulang semula. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang aku takuti ke atas umatku ialah para pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Keterangan dia sebut sikit lah. Sekali kita kait dengan ayat Quran untuk menguatkan hujah hadis yang mulia. Pemimpin yang sesat adalah pemimpin yang menyeru ke arah melakukan bid'ah. Satu, kefasikan dan maksiat.
Ini ciri-ciri pemimpin yang sesat lagi menyesatkan rakyat jelata. Pertama, mereka mengajak, menyeru rakyat jelata melakukan bid'ah, tapi kita ni tetap menyatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bukan ke semua bid'ah itu sesat. Pandangan ulama ada, kita berpegang yang tu. Tapi ada yang berpegang semua bid'ah sesat, ada baik pergi dia. Nabi tak buat. Kalau macam tu banyak Nabi tak buat. Kan? Nabi pernah makan, lepas tu dia ambil gambar buat dalam Facebook. Tu tak bid'ah tu. Tapi bid'ah yang dimasukkan di sini yang berkaitan dengan agama. Yang berkaitan dengan agama. Bukan cerita Nabi tak nak cerita, kita nak cerita bid'ah, tu tak betul. Kan? Yang berkaitan dengan agama ni memang banyak. Benda-benda yang kita menyalahi sunnah Nabi. Jadi kita tak mau bahas cerita bid'ah, cuma nak sebut saja. Kemudian pemimpin yang mengajak rakyat melakukan kefasikan. Fasik ni dia melanggar batas-batas ketentuan agama. Itu fasik. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Itu dari Quran As-Sajdah pada ayat 20. Dan ada pun orang-orang yang fasik tu kata Allah, tempat tinggal mereka kelak ialah neraka. Kemudian maksiat. Mereka membuka ruang kepada rakyat untuk bermaksiat terhadap Allah. Ini ciri-ciri pemimpin yang tak guna. Sebab tu kita kena tolak. Baik, kita dengar ayat Quran. Pemimpin yang memang dia kerja dia nak mengajak, nak menyeru rakyat jelata ke arah neraka. Al-Qasas surah ke-28 ayat 41. Wa ja'alnahum a'immah yad'una ila an-nar wa yaumal qiyamah la yunsarun. Itu ada dalil dia. Yang bermaksud, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin. Sebahagian manusia ni ditakdirkan Allah dia jadi pemimpin. Bukan semua orang boleh jadi. Macam ada yang duk teringin nak jadi Perdana Menteri lah kan. Tak jadi-jadi. Jadi kena sabar sangat kan. Kita kena tahu apa yang Allah tulis. Apa yang Allah tulis terhadap saya. Ozi tahu lah masa depan saya tak tahu. Mungkin dalam 2 tahun ke 4-5 tahun lagi jadi seorang ahli parlimen. Kan? Tak main dah laku dia sibuk. Kan? Kita tak tahu. Kawan kita tu minta maaf lah. SPM pun tak ada jadi ahli parlimen. Kan? Kawan saya lah. Orang tu setahu saya dia tak ada SPM. Itu cerita dia. Semua ni takdir Tuhan. Sebab tu Allah kata, dan kami jadikan mereka ini pemimpin yang kerja mereka yad'una ilan nar. Mereka mengajak, mereka menyeru rakyat jelata, rakyat mereka pimpin ke arah neraka. Thumma la yunsarun. Kemudian mereka tidak akan mendapat sebarang pertolongan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita tengok contoh-contoh pemimpin yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yang mana pengikut mereka akhirnya semua dihumban ke dalam neraka. Kalau tidak, Tuhan tak turunkan Quran. Walaupun tidak berlaku zaman Nabi. Zaman Nabi Musa berlaku, zaman Nabi Isa. Tapi kenapa? Pengajaran. Saya ulang sekali lagi. Al-Quran, apa yang terkandung dalam Al-Quran adalah mau'izah, pengajaran. Dalil Quran di antaranya surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Dalam Quran itu banyak pengajaran yang datang dari Tuhanmu. Allah rakamkan kisah Abu Lahab. Kisah yang kita nak sebut ni di antaranya Namrud. Namrud ni di Babylon, Iraq. Kalau saya salah tu tuan-tuan carilah. Namrud. Jadi kita nak di antaranya ayatnya Allah sebut dalam Al-Baqarah ayat 257. Bila kita menjadikan seseorang itu pemimpin,
Pemimpin yang tidak memimpin rakyat berdasarkan perintah Allah, petunjuk Al-Quran dan Sunnah, binasalah kita di akhirat. Tentu dengan ayatnya. Allahu waliyul, saya sebut Al-Baqarah 257. Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini dalil. Dengar elok. Allah adalah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah memimpin kita, tuan-tuan? Allah turunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu dipraktikkan oleh seorang insan pilihan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah adalah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Macam mana cara Allah memimpin kita? Dengan mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada petunjuk, cahaya petunjuk. Siapa yang menjadikan Allah sebagai pemimpin, duduk tempat gelap, dia keluar duduk tempat cerah cantik. Tapi Allah sebut walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur, yang tidak beriman, awliya'uhumut taghut, pemimpin mereka ialah taghut. Contoh dia Namrud, Fir'aun, Abu Lahab, tu semua taghut. Sekejap lagi kita bawa dari Quran. Apa kerja pemimpin yang status dia taghut? Yukhrijunahum minan nur ila zulumat, mengeluarkan manusia daripada cahaya petunjuk kepada kegelapan, kesesatan. Ulaika ashabun nar, mereka ini penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah akibat, tuan-tuan, bila kita dipimpin oleh pemimpin yang berstatus taghut. Pemimpin kita yang utama Allah, yang kedua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang beriman. Kena faham. Ada dalam Quran Al-Maidah ayat 55 dan 56. Baik. Kemudian ingat, siapa-siapa yang menjadikan, yakni orang-orang yang tidak beriman sebagai pemimpin, bahkan mereka ni kedudukan status mereka sebagai taghut, kita yang dapat cahaya petunjuk akhirnya pergi duduk tempat gelap. Mereka menyesatkan kita, sebagaimana hadis innama akhafu ala ummati al-immatal mudillin, hadis Abu Daud dan Ahmad. Baik. Jadi kita nak buat contoh. Pertamanya Namrud. Cerita Namrud ni tadi ayat Al-Baqarah 257, 258 tu cerita dia. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Ini ayatnya Al-Baqarah 258, kisah pemimpin yang berkedudukan taghut, status dia taghut. Kata almarhum Tuan Guru Haji Soleh Musa antaranya, beliau menyebut yang kata Namrud ni untuk bila tiap kali dia nak bagi makan rakyat jelata dia, pegawai dia akan bertanya terlebih dahulu, siapa Tuhan kamu? Kan? Mana-mana rakyat jelata mengaku atau menjawab Namrud Tuhan aku, dia bagi makan. Ringkas cerita, bila tiba giliran Nabi Ibrahim alaihissalam, soalan yang sama diajukan, dia jawab Tuhan yang ku sembah Allah. Jadi ada kelainan jawapan, tak sama lah. Jadi
Pegawai ni masuk menghadap, jumpa Namrud, buat laporan. Di luar sana ada seorang rakyat tuanku yang tidak mengaku tuanku sebagai Tuhan. Oh, tu dia. Ni kata Taurut, tuan-tuan. Namrud kata bawa, panggil dia masuk mana? Nabi Ibrahim muda lagi. Kamukah yang tidak mengaku aku sebagai Tuhan? Saya tuanku. Kan? Cuba hang cerita mai kat aku Tuhan yang hang sembah tu boleh buat apa? Tu ayat dah. Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhan yang ku sembah menghidup dan mematikan, yakni makhluk. Qala, kata Namrud, ana uhyi wa umit. Aku juga boleh buat benda yang sama. Kalau Tuhan hang boleh menghidup dan mematikan makhluk, aku boleh buat benda yang sama. Lalu diarahkan supaya dua banduan dibawa masuk menghadap, dikeluarkan daripada penjara, masuk menghadap. Yang A tu dia kata, mulai hari ini aku bebaskan kamu, baliklah ke kampung halaman kamu. Kan? Hak B tu dia bunuh. Dia bunuh dengan izin Allah, mati. Kita ingat nak kita mati hanya dengan izin Allah. Dari Quran Ali Imran 145. Kena yakin mati ni sebab tu ada lah kan. Tapi memang dah takdir tu nak mati. Tapi kalau Allah tak izin tak mati. Ada orang jatuh kapal terbang tak mati. Ada orang kena tembak point blank dekat. Siapa dia? Ronald Reagan. Kalau Fauzi kenal dia lah, Ronald Reagan. Tapi Fauzi dia kenal Donald Trump kawan baik dah kan. Ronald Reagan kena tembak berdepan. Kalau tak salah saya 2 peluru, tak mampu sebab Allah sebut dalam Quran, wa ma kana linafsin an tamut illa biiznillah. Kita mati hanya dengan izin Allah. Ni bawa akidah kita betul, baru tak takut kat orang kan. Betul tu bila yakin sekali lagi saya nak ambil rimau tak tanduk, nak tengok nak lari tak lari. Kena lari lah, ikhtiar usaha kena ada kan. Cerita benda tu kira tawakal tinggi kan. Kita duduk sekandang dengan rimau rimau kata apa punya rezeki lah hari ni, cantik ya Allah, tak gaduh kerja apa dah, mai dah ada seorang dia faham clear kan. Tak boleh lah macam tu, ikhtiar usaha. Tapi hakikatnya mati kita ni ketentuan Allah. Baik. Jadi kawan tu mati, dia kata hang tengok apa bezanya. Inilah Taurut tuan-tuan. Pemimpin yang cuba menyaingi kekuasaan Allah. Siapa-siapa ada jenis ni memang rosak akidah. Hak percaya kat dia pun rosak akidah. Jadi bila dia kata macam tu, tak apalah. Nabi Ibrahim kata, Tuhan yang ku sembah menerbitkan matahari di sebelah timur kan, turun ke barat. Saya minta Tuanku tolong ubah keadaan ini pada esok hari. Yang ni dia pening kan. Dia kata macam mana aku nak buat benda ni kan. Dia pun tahu dia tak ada kemampuan. Tu yang dia telefon kawan baik dia, Donald Trump. What am I supposed to do now? Please advise me. Dia cakap orang putih kan. Donald Trump kata senang bakar hidup-hidup tuan. Masa tu Allah tunjuk lagi kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim dibakar, kata almarhum Tok Guru Haji Soleh, 2 minggu dihimpun kayu cukup besar-besar, banyak ni, cukup besar. Kawan nak bakar tu duduk jauh, dia panah, takut kalau duduk dekat sambak dengan dia balik awal kan. Dia panah pun terbakar, bum. Dia Namrud kata sangat hang no. Kali ni ada akad amal satu Tuhan. Kata qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Surah Al-Anbiya
surah ke-21 ayat 69. Qul ya apa? Qulna ya nar kuni, betul Ustaz? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah kata, wahai api, aku perintahkan kamu jadi sejuk, selamatkanlah Ibrahim. Jadi ditorot ni Namrud tengok alamak tak terbakar pula dah. Baru dia ada akal. Allah hantar tentera Allah seekor nyamuk putih. Kalau Abrahah dia kena dengan burung, yang ni hantar nyamuk. Seekor nyamuk putih ni dia sengat, dia gigit setiap tentera Namrud jatuh seorang demi seorang mampus. Namrud tengok keadaan tu, lari balik ke istana, tutup pintu, tutup tingkap, kata Tok Guru, selamat aku, nyamuk ni mesti tak boleh main lah. Masa dia duduk cangak-cangak, nyamuk tu duduk ada di atas lah, masuk lagi awal pada dia. Kata Tok Guru, masa dia mendongak ke atas tu lah Allah perintah nyamuk tu terbang masuk dalam lubang hidung, sengat, mampus tu golek. Kebetulan Fauzi, Namrud ni lubang hidung dia macam lubang hidung Ahmad Nespu. Walaupun rupamu tidak kukenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Takkan Pak tak tengok, aku pun tengok. Wah, tak mana. Tuhan ajak dengan nyamuk. Tu ada satu video orang tak tadi, saya tak pernah tengok benda ni. Orang mati kena panah halilintar, kilat-kilat. Saya tak pernah tengok semua hidup Ustaz. Tujuh. Jadi saya dipahamkan kalau jenis hujan ni jangan berteduh di bawah pokok, jangan duduk di kawasan lapang. Dua benda. Saya pun tak tahu. Dia faham. Tengok sekali panah 4 orang tergolek. Kita duk lawan Tuhan tak menang tuan-tuan. Dia hantar nyamuk. Abrahah dia nak meruntuhkan Kaabah, Allah hantar burung tu pergi lepas batu tu daripada neraka, panas, habis jadi macam ulat, macam daun makan ulat. Itu cerita contoh dalam Quran, seorang pemimpin yang menyesatkan rakyat jelata sehingga dia menganggap diri dia ni sama seperti Tuhan. Jadi sebab tu kita perlu berhati-hati kalau ada jenis ni bukan pemimpin kita. Sebab apa tuan-tuan, dalam surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 97-98, ni jawapan rakyat yang telah tertipu dengan sifat pemimpin seperti Namrud. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Pasal apa? Rakyat Babylon, Iraq ni, mereka memang mengaku Namrud tu Tuhan. Kalau mereka tak mengaku Tuhan, tak boleh makan. Di akhirat Tuhan cerita, kita pun jaga sikit. Demi Allah, mengaku ke Allah, pergi mengadu ke Allah. Sesungguhnya sewaktu tallahi in kunna lafi, sesungguhnya kami ni, yakni ketika di dunia dulu memang dalam kesesatan. Kenapa? Inusawwikum bi rabbil alamin. Kami sama akan puak-puak ni seperti kamu, seperti Allah. Kami menganggap pemimpin ni macam Allah. Tu cerita dia, Asy-Syu'ara 97-98. Jadi tuan-tuan, siapa pun jadi pemimpin, jangan kita anggap mereka sebagai Tuhan. Tak. Orang lain perintah pun kita boleh hidup tunduk bimbang. Cuma kita nak cari jernih-jernih lah. Baik. Itu contoh. Kedua contohnya ialah Firaun. Ni lagi sekok. Panggil sekok melihat. Depa ni dengan khinzir dua beradik Firaun dalam surah An-Nazi'at ayat 24, juzuk amma surah ke-79. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia ni kata Tok Haji Soleh, Firaun ni baik sikit pada Namrud. Sebab Namrud ni dia memang dia rasa dia macam Tuhan.
Tapi si Fir'aun ni dah, kalau tengok ayat tu, maka berkata Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan pentadbir kamu. Dia mentadbir ya, bukan pencipta. Macam si Namrud tadi, dia bunuh orang, tengok dia mau mati, aku boleh bunuh. Macam dia ada kuasa seperti Tuhan. Tu beza Fir'aun dengan Namrud. Fir'aun ni Mesir lah. Jadi bila dia kata faqala ana rabbukumul a'la, dia kata aku adalah Tuhan kamu, Tuhan yang mentadbir kehidupan kamu. Kalau kita tengok dalam ayat yang lain, ayat 51 hingga 54 Az-Zukhruf. Ni Fir'aun, style Fir'aun lah. Wa nada Fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Ayat 51 tu. Dia himpun ayat jelata ramai-ramai. Dia mula sebut, hampa tak tengok kah bumi Mesir ni siapa takbir? Takbir saja, bukan cipta. Kan? Kalau bukan kerana aku, hampa tak hidup macam ni. Ni pemimpin turun. Selang 3 ayat. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Rakyat jelata yang telah diperbodohkan oleh Firaun pun mengaku, hanglah Tuhan pentadbir kami, kalau tak ada hang kami tak mentergedara. Tu dia. Akhirnya apa yang berlaku? Allah kata mereka adalah rakyat yang telah diperbodohkan oleh Firaun dan rakyat yang fasik. Nak ringkas cerita, kalau tadi Namrud dengan tentera dia pun habis mampus, yang ni pun habis mati. Mati dalam Laut Merah, dalam suratul Isra ayat surah Yunus ayat 90 hingga 92. Ni kisah rakyat penyokong Firaun pula mampus. Tapi Firaun ni tu kata dia ada agak bagus. Sebab apa? Sebelum dia nak mampus tu, dia kata apa? Dia bertaubat. Dia reti ke taubat tu pasal dekat nak mampus. Kan? Orang kata yak duk parah ni dah. Tuhan tempelak dia, lah baru nak bertaubat. Aku bagi peluang hang hidup begitu lama. Kan? Hang telah banyak melakukan kerosakan. Tuan-tuan tahu tak umur Firaun berapa tahun? Fauzi, Tok Guru Haji Soleh kata 300 tahun. Oh dia. Kan? Kalau di Malaysia ada orang 300 tahun pakat lari tuan. 96 pun gelong dah. Kan? Tambah kena 300 tahun. Kan? Tu dia. Jadi maknanya dia mengaku dia Tuhan pentadbir, rakyat pun setuju. Tapi ketika depa ni yang depa boleh mati tu ialah sebab Firaun dia hambat Nabi Musa. Dia nak bunuh Nabi Musa. Tuhan Maha Kaya, laut tu terbelah berapa? 12. Jadi 12 lorong. Kata Tok Guru Tok Guru Haji Soleh Musa, kuda yang ditunggangi oleh Firaun tu enggan dan tak mau turun ke laut. Walaupun masa tu dah terbuka. Musa duduk jauh dah nak sampai seberang. Sebab kuda tu mungkin dia dapat merasakan, aku saat lagi dengan aku royuk. Dia tahulah duduk belakang dia tu seh. Duduk atas dia tu. Manusia paling seh di dunia. Kan? Jadi macam mana dia boleh turun? Ni cerita Tok Guru Haji Soleh belajar di Mekah 12 tahun tuan-tuan. Bukan jalan-jalan, almarhum. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Allah hantar Jibril menunggang kuda betina, kuda Firaun, kuda jantan, turun depan kuda jantan Firaun. Bila jantan tengok betina, apa macam? Dia mesti nak ikut awet-awet. Tapi kalau sajak turun depan tu mungkin dia tak mau lah.
pasal dia tahu jantan juga. Kan? Sajak dia kata ngarut dia ni. Kan? Nah, jadi tuan-tuan, kuda yang ditunggangi oleh Fir'aun, dia mengekori kuda Jibril, kuda betina. Kata Tok Guru, bila sampai di pertengahan laut, Jibril dia berhenti, dia bagi sepucuk kertas surat kat Fir'aun. Fir'aun pun baca. Yang tanda tangan surat tu dia. Sebab pernah satu ketika JKK pergi istana, minta pandangan Tuanku Fir'aun. Ada beberapa orang JKK, dia ni ketua JKK lah kan, yang tak mau dengar cakap Patik. Patik pun tak tahu nak buat apa dah mereka ni. Ni Tok Guru cerita, tuan-tuan pernah dengar cerita ni? Saya tak pernah dengar. Bukan Tok Guru reka, mengaji 12 tahun. Saya ingat cerita dia, sebab dia rajin ulang. Benda ulang pun lama, takarrara, memantapkan kita. Jadi apa Patik perlu buat, wahai Tuanku Fir'aun? Kan? Fir'aun kata, bunuh saya yang mana tak dengar arah nang. Oh kemas, dia raja, dia ada kuasa, dia hebat. Tapi JKK ni cerdik. Tak boleh Tuanku. Tuanku kena bagi arahan, ada hitam putih, black and white. Esok bila Patik melaksanakan perintah ni, orang tak boleh salahkan Patik sebab ini arahan Tuanku. Kan? Fir'aun pun tulislah surat. Dengan ini saya, Tuanku Fir'aun. Tuanku Fir'aun. Kan? Bini Fir'aun nama Asyah. Dia panggil Bang Un kat kau ni. Bang Un. Dia pun, dengan ini saya membenarkan ketua JKK ni mengambil tindakan membunuh mana-mana rakyat yang tidak dengar cakap dan arahannya. Sign orang putih lah, yours faithfully. Fir'aun ni sekolah orang putih kan. Yours faithfully, dia sancu. Rupanya surat tu lah Jibril bawa main tunjuk kat dia. Tuan-tuan tahu apa dia pengajaran? Sebab dalam surat tu perkataan yang disebut, siapa-siapa yang tidak patuh arahan ketuanya, maka bunuhlah dia. Bila Fir'aun baca, kata Tok Guru, dia sedar. Selama ini aku tidak taat pada Allah, dan dah sampai masa aku juga akan meninggal dunia. Tu yang dia bertaubat lah. Buka Quran surah Yunus ayat 90 hingga 92, surah ke-10. Tuhan kata, lah baru hang nak bertaubat. Aku bagi peluang hang hidup punya lama, hang banyak buat kerosakan. 300 tahun tuan-tuan. Tok Guru kata Fir'aun ni tak pernah sakit. Bukan takat tak pernah sakit, bersin tak pernah. Kan? Kita orang tua-tua kata, hadis Melayu kata, bila bersin keluar penyakit kan. Dia bersin dah tak ada penyakit. Jadi jaga-jaga tuan-tuan. Siapa-siapa yang tak pernah bersin tu DNA Fir'aun lah tu. Baik. Saya hari ni banyak kali dah bersin. Jadi sah, bukan keluarga dia. Kan? Itu cerita Fir'aun. Kesudahan Fir'aun, ayat surah Hud 97 hingga 99. Tengok Allah cerita, Allah rakam apa yang akan berlaku pada Fir'aun. Ila Fir'aun wa malaihi fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'aun birashid yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa usbi'u fi hadhihi al-la'nah wa yawmal qiyamah bi'sal rifdul marfud. Itu ayat dia. Tak ringkas cerita, Allah kata kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Lalu mereka mematuhi segala arahan Fir'aun. Di antara arahan Fir'aun, bunuh bayi lelaki. Betul tak? Semua pengikut dia patuh. Yang ni kena tengok Al-Qasas ayat 5, 4 sampai 11 tu cerita tu lah. Bagaimana Allah selamatkan Nabi Musa daripada kezaliman Fir'aun. Kan? Fir'aun bagi arahan, bunuh semua bayi lelaki. Kan? Mak Nabi Musa buah dan peti lepas.
Sungai Nil tu lah. Tapi Tuhan Maha Kaya tu bilang, peti tu pergi rumah Firaun. Kan? Tok Guru kata Firaun ni istana dia dikelilingi oleh ayam. Macam Putrajaya lah. Kan? Dikelilingi oleh ayam. Tengok bayi lelaki. Dia nak bunuh tu. Tu yang bini dia main pujuk Asia. Dia kata memandangkan kita tak ada anak lelaki, apa kata yang ni kita ambil, kan? Yang ni kita ambil. Hak lain tu pulanglah pada abang. Kan? Makna cengih-cengih Firaun dengan bini KO juga. Jadi siapa takut dengan bini, confirm keturunan Firaun juga. Kan? Tak pernah bersin keturunan Firaun, takut bini pun keturunan Firaun. Aku dua-dua tak ada. Aku bersin, aku tak takut bini aku, takut kat aku lagi ada. Cengih, kan? Tu kita kata dia nak lawan Allah, nak bunuh semua bayi lelaki, Allah hentak di rumah dia tu. Tu kita tak sadut semua lah dengan Allah Ta'ala. Sekelip mata ya, dia nak jahanamkan kita. Boleh faham ni? Cerita mungkin tuan-tuan tak pernah dengar cerita ni. Ya, saya hasil apa yang saya belajar pada almarhum Tunku Haji Saleh Musa. Saya ingat sangat kisah-kisah ni sebab dia rajin ulang. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Jadi maknanya Fir'aun telah memberi arahan dan pengikut-pengikut dia begitu setia mematuhi segala arahan, dan mereka ini kata Allah pada hari kiamat nanti mereka akan dipimpin. Makna Fir'aun berjalan di hadapan akan diikuti oleh penyokong-penyokong pengikut setia dia. Kemana Fir'aun nak bawa mereka? Ke dalam neraka. Inilah tuan-tuan, saya nak kait dengan pemimpin yang sesat. Nah, kita berhati-hati. Mai saya nak baca beberapa. Ni di antaranya ada kitab ni, yang ni kita rojok tu, muka surat 697. Dengar elok-elok. Banyak orang kata soal pilih pemimpin tak ada kaitan dengan kita. Kalau kita mengundi, tak mengundi, kena kepada tu lah. Ni yang mana tak daftar, pergi daftar lah. Anak-anak kita dah 21. Jangan kita duk ingat pilih bila siapa pun pasti yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Al-Isra surah ke-17 ayat 71. Ingat dia tak? Hari yang mana setiap manusia akan dipanggil bersama-sama pemimpinnya. Imam di sini pemimpin. Cuba dengar uraiannya. Betul tak? Pemimpin tu apa dah? 697 lah kalau tak salah saya. 698 697. Dia kata di sini imamnya di sini maksudnya pemimpinnya. Jadi jangan duduk lepas tangan. Nah, kita pilih ya buat jahat dia. Kalau tak kena hang dia tak jadi pemimpin, betul tak Bilal? Betul tak bang? Tu siapa yang tak mengangguk tu tak pernah mengundi tu. Kan? Nah, mengundi pun jaga-jaga sikit. Jangan duk pilih jenis Namrud dan Firaun. Kemudian mari kita dengar bagaimana rakyat dan pemimpin bertengkar dalam neraka. Sampai mengadu, rakyat mengadu kat Tuhan. Pasti apa aku jadi macam ni? Pasti dia ni share. Yaumat Al-Ahzab 66-67. Saya baca 68 boleh lah. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Saya terjemah semua. Hari yang mana wajah mereka dibolak-balik dalam neraka. Itu dia. Dan ketika itu mereka menyatakan dengan penuh penyesalan, andai kata kalaulah dahulunya kami taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ikut Quran, ikut sunnah.
Tetapi malangnya sewaktu hidup di dunia dulu, kami begitu taat kepada siapa? Nah, orang-orang terkemuka kami, orang-orang yang mulia, pemimpin lah. Lalu mereka telah menyesatkan kami dari jalan Allah. Wahai Tuhan, Kau timpakanlah ke atas pemimpin yang telah menyesatkan kami ini dengan 2 kali azab. Kalau tuan-tuan nak lagi, tengok sendiri Al-Baqarah 166, 167, Ibrahim ayat 21. Tu semua ayat rakyat dengan pemimpin duk berkelahi depan Tuhan. Jadi jangan duk kata tak ada cerita dah. Soal politik ni penting tau. Jadi bulan 8, bulan 9 ni PRU 15. Jadi itu di antara secara ringkas yang saya sebut ciri-ciri pemimpin yang menyesatkan rakyat jelata. Baik, kita ada lebih kurang tadi kita mula 8-10. Saya nak ringkas. Jadi tuan-tuan tentu nak kena tahu juga. Nak pilih macam mana ustaz? Pemimpin yang bagus. Quran ajak dah. Tadi waja'alnahum, yani waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. As-Sajdah surah ke-32 ayat 24. Dengar elok. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin. Yang mana? Apa dia? Mereka memimpin rakyat jelata berpandukan kepada petunjuk kami. Mereka menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan, pedoman di dalam memimpin rakyat jelata. Lamma sabaru, ketika mana mereka juga sabar. Apa dia sabar? Mereka tahu bukan perkara yang mudah. Nak memimpin umat manusia ke jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan satu perkara mudah. Mesti terpaksa melalui halangan, rentangan. Ni tambah macam kita di Malaysia, ada India, ada China. Cukup zakat ni. Tetapi mereka sabar dan mereka wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka yakin, kata ulama, apa yang mereka perjuangkan ini adalah satu kebenaran. Jadi pemimpin jenis ni bagus. Mereka memimpin rakyat berdasarkan petunjuk Al-Quran As-Sunnah. Baik. Ciri-ciri pemimpin yang Allah redha. Kita sebut sikit-sikit ringkas-ringkas. Jadi lepas ni tengok calon tu ada tak? Puak-puak ni ada tak? Yang ni bukan model saya, model Jabatan Agama Islam Selangor. Saya ingat sampai saya baca khutbah tu, saya sampai di masjid tu, tengok ada khutbah Jumaat yang lalu. Pemimpin yang diredai Allah. Kan? Bagus juga karangan apa? Tu saya minta izin tu imam bagi kat saya lah, hampa dah baca habis dah. Kan? Balik tengok 7 poin. Elok. Pemimpin yang Allah redha pertama sekali kata Jabatan Agama Islam Selangor, pemimpin yang pertama sekali ialah yang menegakkan agama. Minta maaf, yang menjaga agama. Dia jaga agama. Jaga agama macam mana? Kena tengok Al-Hajj surah ke-22 ayat 41. Ini salah satu ayat yang menjelaskan di antara tanggungjawab pemimpin. Saya nak baca ayat tu, ada di sini, muka surat 852. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang yang sekiranya kami beri kuasa memerintah di muka bumi. Allah sebut ni. Dengan kuasa yang Allah bagi, apa mereka buat? Apa mereka buat? Dengan kuasa yang mereka miliki, apa mereka buat? Mereka ni pertamanya mereka mendirikan solat. Mendirikan solat.
Maknanya pemimpin ni tuan-tuan wajib dari kalangan orang Melayu Islam yang semayang. Dan dia bila dah ada kuasa, menjadi kewajipan ke atas dia sebagai pemimpin, kena suruh orang semayang, kena suruh rakyat semayang. Sebab tu dia ada hudud qisas ta'zir. Orang yang tak semayang ni boleh kita jatuhkan hukuman ta'zir, tuan-tuan. Saya nak cari. Nah, contoh, hakim Islam boleh jatuhkan hukuman pada orang yang tak semayang seminggu di penjara. Lagi yang tak semayang, hang tak akan dibebaskan. Tu tanggungjawab. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Menjadi kewajipan juga kepada pemimpin, kena suruh rakyat jelata mengeluarkan zakat. Abu Bakar radhiyallahu anhu bila dia ambil alih pucuk pimpinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat, rakyat dah tak mau dah bayar zakat. Dia isytihad murtad tu dia. Yang ni hadis Imam Bukhari. Umar tak setuju, keras sangat. Kan? Akhirnya Umar kata tindakan hang memang betul, aku sokong. Tu pemimpin. Yang ketiga, menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang keempat, mencegah segala bentuk kemungkaran. Ma'ruf ni apa-apa amalan yang dapat mendekatkan kita pada Allah, itu ma'ruf. Tapi kalau amalan yang menyebabkan kita jauh daripada Allah, itu mungkar. Walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Tuan-tuan ingat 852 ayat ni, nah? Ada huraian, ada tafsiran. WhatsApp ni dia tak ada masa lah. WhatsApp tak ada. Kotlah start pukul 8 pagi ya. 2 pagi pun buruk-buruk maya ni duk hantar ni. Hampa ni tak tidur ke aku dah kata. Hampa tak tengok masa. Baik. Tuan-tuan lihat huraian. Ingatlah. Ayat yang saya baca tadi, Al-Hajj 41. Umat Islam yang telah diizinkan menentang pencerobohan musuh-musuh Islam itu dipuji oleh Allah Ta'ala kerana mereka berjuang untuk menegakkan kebenaran. Dan sekiranya mereka memegang kuasa, ini tanggungjawab pemimpin Melayu Islam. Dan sekiranya mereka memegang kuasa, nescaya mereka akan menjalankan hukum-hukum syariat Islam dengan sempurna. Oh, didengar tu tadi. Kewajipan ni adalah melaksana, menjalankan hukum-hukum syariat Islam dengan sempurna. Inilah pemimpin yang Allah redha. Sebab apa? Dia jaga agama. Yang kedua, pemimpin yang menegakkan syariat. Ni model Jaiz ni tu saya tak. Jaiz ni betul 2013. Sebelum pilihan raya 2013. Keluar risalah ni kan. Ni mesti Ustaz Pai tulis ni, Duduk dan Jaiz tu. Mesti Ustaz Pai kan. Yang kedua, mereka menegakkan syariat. Tak payah tengkak lah tuan-tuan ni. Di tangan saya muka surat 16. Tuan-tuan dengar ni pun dah jelas dah. Muka surat 16 surah Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah 30, dalil. Wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'il fil ardi khalifah. Saya urai ringkas-ringkas ya. Baik, dengar uraian. Khalifah. Allah bagi tahu pada malaikat, akan kujadikan di atas muka bumi ni khalifah. Apa tanggungjawab khalifah? Buat tahlil lah. La ilaha illallah. Tu khalifah lain. Khalifah Yasin, ini dia khalifah. Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahyi dan syariat Allah supaya kehidupan manusia itu teratur. Ingat, khalifah tanggungjawabnya ialah, dia kata di sini, dia mengatur kehidupan manusia di bumi berdasarkan syariat Allah. Tak boleh buat syariat sendiri, baru kehidupan rakyat tu teratur. Pak tuan-tuan, ni macam fitnah yang cukup dahsyat melanda negara kita. Cuba ada syariat Islam, tahu sedap.
kan? Duk syok fitnah orang ni, fitnah orang ni. Bawa dalil. Tak ada, kita takzir dia dah. Tu cerita dah. Nah, itu yang kedua. Pemimpin yang Allah redha, pemimpin yang menegakkan syariat. Yang ketiga, pemimpin yang amanah. Ni penting tuan-tuan. Ni duk berebut jadi pemimpin pasal apa? Nak bagi kaya anak beranak. Minta maaf lah, sebut pila sikit. Nak bagi kaya anak beranak. Tu yang tak mau duduk sekali lagi tu. Aku cemuih lah puak-puak ni. Aduh, kan? Tuan-tuan, kalau terlepas lah sekali lagi kali ni, tuan-tuan, saya tak tahulah, kesian anak cucu kita. Okay, Tok Bilal. Kita ndak Melayu Islam yang beriman mentadbir negara kita. Bukan Melayu Islam yang khianat, yang suka mengambil kesempatan dengan kedudukan. Kita tak mau jenis tu. Projek 10 juta, pilih 15 juta, lingkup di ayat 5 juta. Yang amanah. Kita faham lah. Pemimpin mesti kita lantik pada orang yang amanah. Nah. Sebab sifat amanah ni pun Nabi sebut. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila sesuatu urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Negara akan hancur, tuan-tuan, sekiranya pemimpin yang kita lantik orang yang khianat. Dia bang. Nah, PRU sekarang ni tak celaru lah kot, no? Dah cerita cukup padat dah ni. Nah, cerita apa nak jadi di akhirat esok kalau silap pilih pemimpin. Kan? Ni kita nak pilih jenis ni. Jabatan Agama Islam Selangor tulis ni. Nah, jadi amanah salah satu ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian adil. Adil. Nah, adil ni makna kepada semua rakyat. Islam bukan Islam tak boleh buat zalim. Dari Quran Al-Maidah ayat 8. Nak hukum pun wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. An-Nisa 58. Kalau kata dia kafir, musuh kita, Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Kerana adil itu hampir kepada takwa. Tengok Islam aja. Contoh yang terbaik zaman pemerintahan Saidina Ali. Ali sebagai khalifah mendakwa orang kafir tu curi baju besi dia. Kedua-dua dihadapkan ke mahkamah. Hakim bernama Syurai, dia tak tanya kawan yang kena tuduh, dia tanya Ali dulu. Pasal Ali tuduh, hang kena bawa bukti. Wahai Ali, apa bukti baju besi ni milik hang? Dia kata tak ada bukti. Api ku tengok macam punya. Pasal tak ada bukti, buang kes. Tu kata adil. Sebab al-bayyinah halal mudda'i. Orang yang mendakwa kena bawa bukti. Tu hadis Al-Baihaqi. Kalau ayat Quran, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah kalau benar apa yang kamu dakwa, apa bukti? Saidina Ali gagal membawa bukti. Akhirnya tuan-tuan, orang kafir tersebut dibebaskan. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Akhirnya dia mengaku dia bukan curi, dia jumpa di pertengahan jalan, dia ambil. Dia mana nak tahu hang punya. Oleh kerana keadilan Islam, si kafir ini Ali hadiah kat dia, dia rasa Islam ni cukup adil, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia pakai baju besi, dia turun ke medan perang, dia mati syahid, tuan-tuan. Allahu Akbar. Cari kitab tafsir Dr. Hamka, cerita ni ada. Kisah Saidina Ali, dia mati syahid bang. Syahid pun ada 3 macam tau. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia dan akhirat. Lain kali lah. Ada di ujung lambat lagi, mungkin 20 tahun lagi lah. Hadis yang ke-100 berapa tu lambat lagi. Kita pun kuliah sebulan sekali, mana nak jumpa cepat, lambat lagi kan. Tak lagi dengan Covid pula. Tak lagi jadi zon merah pula.
Orang tanya saya, awak ustaz tak pergi dah Selangor? Baru ni Datuk Seri tu telefon. Saya kata tak pergi dah kot, kalau nak pergi tengoklah. Selangor ni tuan-tuan Fauzi, dari tahun lepas sampailah duduk zon merah kan? Orang perempuan pun merah juga, tapi paling lama 2 minggu. Ni sampai kat setahun dah merah kan? Saya kata tak payah pergi kan? Itu cerita dia. Hampa tak faham kan? Aku buat lawak tak gelak pun. Hampa slow. Adil, kena berlaku adil. Ni pemimpin yang Allah redha, walaupun terhadap musuh, walaupun terhadap orang bukan Islam. Ayat Quran ada tadi, An-Nisa 58, Al-Maidah ayat 8. Yang kelima, dengar elok, pemimpin yang Allah redha, pemimpin yang tidak kencing rakyat. Agak-agak abang ada ayat pemimpin kencing rakyat? Bahasa kita kencing lah, bahasa betul tipu. Dari Quran surah Sabah surah ke-34 ayat 33. Rakyat ni dia persalahkan pemimpin yang malam dan siang menipu dia. Kerana hang lah duk kencing kami pagi petang siang malam, kami jadi macam ni. Wa qala alladhina istud'ifu lil ladzina istakbaru bal makru laili wan nahar iz ta'murunana an nakfura billah wa naj'alahu andada. Itu dari Sabah 33. Dengar hadis pula, hadis Muslim. Ma min 'abdin yastar'i hillah ra'iyatan yamut yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu 'alal jannah. Siapa yang jadi pemimpin mati dalam keadaan menipu rakyat, haram syurga. Jangan main-main. Baklah tipu rakyat, kencing rakyat. Yang keenam, pemimpin yang tidak membazir harta milik rakyat. Semua ada dalam Quran. Al-Isra ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Pembaziran itu sahabat syaitan. Huraian panjang ni kali lah. Pasal apa dia kait pembaziran dengan syaitan? Entah tak apalah saya sebut. Kerana syaitan ni di antara sifat dia adalah takabur. Dia pasal dia hebat. Jadi orang yang nak membazir harta dia, apatah lagi harta rakyat, sama macam syaitan. Aku heran apa? Kan? Membazir pila ni duit rakyat. Itu dia. Buat yang tak memberi manfaat. Syaitan pun macam tu juga. Dia takabur, dia ego. Aku hebat. Nampak? Sebab tu dia kaitkan dalam Quran, yakni pembaziran itu sahabat kepada syaitan. Tu ayat Quran Al-Isra 27. Kita dengar hadis. Hadis cerita apa, Fauzi? Siapa-siapa yang mengguna harta rakyat secara tidak benar, dia masuk neraka. Hadis Muslim. Inna rijalan yatakhawaduna fima lillah bighairi haq falahumun nar yaumal qiyamah. Jadi tidak membazir itu sifat pemimpin yang Allah redha. Yang terbaiknya macam mana? Gotong royong. Kadang-kadang tuan-tuan zaman dulu lah, tak apa cerita dari mana. Sekangkang kera ya. Dari sini pergi situ bukan luas pun. Berapa juta? 5 juta buat titi tu. Lama, cerita lama. Cerita zaman Tok Nadok ni. 5 juta. Panggil engineer yang memang engineer yang Islamik, dia kata tak nak sampai 1 juta. Inilah bukan sekadar pengkhianatan, mereka menipu, mereka menyalahguna harta milik rakyat, mereka joli. Hampa tunggulah mati esok. Yang ketujuh, akhir sekali, pemimpin yang tegas. Pemimpin kena tegas, walaupun terhadap keluarga sendiri, walaupun terhadap sesiapa juga. Kita tak boleh tegas. Hari ni kita tak boleh, esok kata boleh. Tengok orang duk hantar gambar dalam kitab Facebook. Ada kitab Facebook, bagaimana orang kapiak ni kalimah Allah alif lam lam ha bubuh di betik. Kita kena serius. Walaupun banyak perbahasan tentang kalimah Allah, boleh tak boleh, ada yang kata boleh guna, ada kata tak boleh guna. Tapi guna pun ada batas dia, sampai buah di kaki kurang ajak.
Tapi kita tak tegas. Ada budak Melayu di Selangor hina Nabi, siapkan gambar dia, IC nombor dia semua ada tuan-tuan. Orang dah dapat dah. Hina Nabi. Kita tak tegas. Nabi, oh Nabi tegas. Mana contoh Nabi tegas? Buka kitab Riyadhus Salihin. Ketika seorang wanita bangsawan, dia mencuri. Bila mencuri, kesalahan mencuri potong tangan. Bapa dia tu baik dengan Usamah bin Zaid. Pi jumpa Usamah, pujuk Usamah, hampir pujuk saat Nabi supaya jangan potong tangan anak aku. Usamah ni lurui pi lah. Usamah di antara sahabat yang Nabi cukup sayang. Ya Rasulullah, perempuan yang mencuri tu anak orang kaya. Jadi pak dia minta lah jasa baik engkau, jangan potong tangan. Oh, muka Nabi dandan merah padam. Hadis Bukhari, wa Allah lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu iyadaha. Nabi kata, demi Allah Usamah, kalau anakku sendiri Fatimah mencuri, aku potong tangan dia. Wanita itu dipanggil masuk, lalu Nabi potong tangan dia. Sila rojok kitab Riyadhus Salihin hak ujung-ujung tu. Dia banyak bab, sampai berapa ratus bab, dia ni 300 ke atas. Tu tegasnya Nabi. Kita pemimpin kita tak tegas. Pasal apa? Bila tegas sekali lagi Cina tak pangkah dia, Hindu tak undi dia punya bangang. Nah tuan-tuan, hati manusia ni saya nak abang lah. Quran cerita Tuhan kontrol Fauzi. Kalau kita patuh ke Allah, takkan Allah nak pergi lingkup? Tidak. Kerana terlalu nak jaga sangat. Nak jaga sungguh hati, kan? Jaga hati boleh tak Tok Bilal dalam Islam? Nak jaga hati orang boleh? Tok Bilal kita boleh? Soalan lain. Jaga hati kita, kerana nak jaga hati orang sampai kita membelakangi ajaran Islam. Itu soalan, boleh atau tidak? Kata tak boleh pula tak? Bagi dalil Tok Bilal, jangan sembang kari. Mai tengok muka surat 1048 kalau tak salah saya. Ini teguran Nabi Ibrahim alaihissalam. 38 atau 48 kita cari. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 25. Ada tuan-tuan, tak boleh Fauzi. Tak boleh. Kita 1038 lah kalau tak salah saya. Betul lah 1038. Saya tak mau baca, tuan-tuan dengar tafsiran. Boleh atau tidak kita pasal nak jaga hati orang sehingga membelakangi ajaran Islam. Ini dia jawapannya. Tengok di sini dia kata, perbuatan yang demikian berlaku dalam masyarakat yang tidak menjadikan ajaran-ajaran agama sesuatu yang wajib diamalkan dengan bersungguh-sungguh, lalu seseorang itu mengambil hati kawannya dengan membelakangkan ajaran agama. Itu dia. Tak ni aku duk amal Islam, dia tak syok kat aku pula. Itu dia. Nampak tu? Nah, ni hantar pergi ke pejabat Perdana Menteri malam ni punya. Live. Dia balik Mekah ke tak? Ni tuan-tuan, bukan sembang kari ada dalam Quran. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 25 muka surat 1038. Nah, kita tak tegas di antaranya adalah kerana nak jaga hati pengundi. Kita lupa ayat Quran. Fauzi nak dengar ayat Quran hati kita ni Tuhan kontrol. Suratul Anfal ayat 63. Tuhan sebut apa? Hampa belanjalah banyak mana pun harta hampa, kerana nak beli hati manusia, hampa takkan berjaya. Faham tuan? Hati kita ni Allah kontrol. Hang bagi duit, dia balas, tapi undi dia tak bagi kat hang, padan muka hang. Faham tak ni? Al-Anfal ayat 63. Soal Allah yang kontrol hati-hati manusia. Jadi kena tegas. Kalau pemimpin ada 7 sifat ni, itulah insya-Allah pemimpin yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah untuk malam ni nah. Genap sejam nah. Bulan depan ada ke tak? Tak ada. Tak ada depan. Pasal ada lagi Fauzi. Awak Fauzi ni nak puasa berapa bulan?
Tak ada nak puasa dah warak lebih dah. Tengok dulu ni. Tengok dulu. Tengok 10 hari bulan kita puasa 13. Dan lepas tu nak tanya siap-siap Ramadan ada tak? Kalau ikut 8 bulan saya ikut jadual kuliah. Apa nama buat berapa rakaat? Saya mazhab 8. Mazhab 8. Kalau mazhab 20 aku tak mau. Abang tu kan. Sekali tu di Kuala Lumpur tuan-tuan. Saya abang lepas saya mazhab 8. Siapa nak bagi sumbangan lepas 8 rakaat saya berhenti, tabung saya ada, saya tunggu 5 minit saya balik. Bila saya berhenti semua pakat berhenti. Rupanya semua mazhab 8. Aku ingat aku seorang mazhab 8. Jadi 8 hari bulan. Kalau boleh saya main buka puasa sinilah. Tak payahlah buat sedap-sedap kan. Udang galah 10 kilo cukup lah kan. Daging salai ori punya apa kan. Lebih kurang ayam kampung kan. Baik tuan-tuan, cukup lah untuk malam ni. Dan kata nak mengantuk kan, duduk serius kan tak boleh, dia kena lawak-lawak. Jadi tuan-tuan tengoklah produk malam ni, hampa jangan berebut sudah. Paket tak banyak malam ni, pasal kawan tu pun tak ada nak goreng, saya laju sangat. Dia kata orang ni ambil satu tong lambat habis, ustaz satu tong satu hari, satu jenuh, dia kata tak ada nak kampui kan. Jangan sampai berebut-berebut kan. Siapa dulu dia dapat lah. Tengoklah produk-produk lain pada. Baik, jadi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada malam ini berdasarkan ayat Quran dan hadis memberi manfaat pada kita bersama. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul bil haq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin.